Good morning, Assalamualaikum. Kita mulakan majlis kita dengan Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Macam tu sahabat-sahabat kita. Hari ni aku dari pagi lepas subuh bangun cerita dengan cerita perang. Nak bagi tahu ya bahawa sahabat-sahabat kita escalation of the war sedang meningkat ya. Dan China telah membuat deklarasi bahawa thank you Muhabib. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam ya. China telah membuat deklarasi bahawa mereka akan membantu Pak Putin. Itu bonda saya. Cantik. Okey. Sebenarnya ya sahabat kita, Pak Jinping ya, dia cakap pada dunia bahawa China tidak akan back off. China akan kekal membantu Pak Putin ya, sehingga Putin menang dalam perang Rusia Ukraine. Waalaikumsalam. Itu saya dengan mak saya. Okey, yang ambil gambar adalah Ayunawi ya. Ayunawi memang macam tu ya. So selepas tu kita tengok lagi escalated area tu apa jadi. South Korea sudah membuat persediaan persenjataan military, industri military mereka akan diperkukuhkan sebab mereka semalam tengah-tengah malam kita tidur, dia tanda tangan perjanjian dengan European Union untuk memperkukuhkan dia punya kedudukan ketenteraan. Waalaikumsalam. Yuan kontrak. Waalaikumsalam NA dan semua-semua sahabat ya. Jadi pagi-pagi ni, hari ni terpaksa kita rangkumkan cerita perang dulu ya. Perang. Sebab semalam bangun pagi tu semua yang masuk adalah perang. Tanda tangan perang. Thank you Saleha Said yang bagi like gift pada Kak Ros tu. Terima kasih. Yang tap love, terima kasih. Yang masuk tu dan boleh join nama kini tu ada orange, boleh tekan. Macam tu. Thank you Yuan. Ya, aku nak pengsan dia bangun pagi. Itu nak berperang. Lepas tu Pak Putin pula buat deklarasi bahawa ini Kak Ros tak tipu korang. Kalau korang rajin, korang duduk tercangat lah dengar berita dari Channel News Asia ya. Dia rangkum semua. Aku pun terangkum sekali ya. Aku tanya ini perang ni macam mana ni, bila nak berhenti, masing-masing nak memperkuatkan keadaan ni. Terima kasih. Saya memang saya guna data saya saja ya. Sebab macam ni ya sahabat-sahabat, serta kawasan dia memang agak slow. Lain okey sebab Kak Ros punya guna 9 nak dekat 1 terabyte Kak Ros punya untuk phone ini sahaja ya. Phone lain tak masuk lagi. Bertera-terabyte. Kalau tidak selalu lagging ya. Morning sahabat kita. Morning sahabat kita ya. Sebab macam ni sahabat-sahabat. Semalam korang tidur sedap nyaman. Aku bangun pagi terus dedak. Thank you Satera. Waalaikumsalam. Salam Atuk Eki. Thank you Opah Lombo. Waalaikumsalam. Ni sahabat-sahabat kita, jadinya makanya dengan itu negara kita, negara Malaysia, negara kecil kenik yang tulang-tulangannya entah ke mana ya, tulang belakangnya tak tahu ke mana ya sahabat-sahabatku. Jadinya kita ni kenalah menyedarkan diri kita ya bahawa tak pergi makan kenduri ke? Tak ada sahabat-sahabat. Thank you Soccer. Thank you semua ya. Painan. Macam ni sahabat-sahabat kita. Kak Ros ni siapa nak ajak kenduri? Kalau ajak pun tak guna. Aku tak perginya. Aku tak suka. Bukan tak suka. Tapi kurang minat ya. Kalau kenduri dekat kampung, Kak Ros minat ya. Sebab Kak Ros lebih suka kenduri kampung. Sebab kenduri tukang pergi cuti Kak Ros. Yuan kontrak. Sahabat-sahabat kita kalau nak buat projek-projek yang sederhana semua, kecil ke besar ke, bolehlah cari Yuan kontrak kita ni ya. Dia memang buat kerja itu. Kak Ros ni kalau kerja-kerja makan tu pun susah juga. Korang ajak pun tak guna juga. Aku memilih. Itu tak makan, ini tak makan. Lalah korang yang stres dengan aku. Sebab tu Kak Ros tak pergi kenduri sebab ada banyak benda ya.
Kalau Felda Soeharto kau ajak je aku pantang. Pantang dia ajak aku akan pergi sebab makanan ni sedap. Berhimpun Tenggara Timur Laut. Kasih, thank you Kasih. Cuma kedai Kasih ni aku tak sempat nyempat pergi hari tu. Aduh ya Allah, Kasih minta maaf lah ya. Sayur betik. Okey, sahabat-sahabat kita orang Melayu, orang Malaysia. Aku walaupun muka aku macam ni, mulut aku Melayu ya, mulut totak Melayu ya. Memenuhi undangan Walimatul Urus itu wajib, tapi kita pun kena tengok atas keadaan kita juga. Kalau kita ni jenis alergik makanan-makanan tempatan, kita pergi awal, kita bagi-bagi je apa yang patut, lepas tu kita balik. Macam tu sahabat-sahabat kita. Wajib tu kalau kita sihat tubuh badan je. Kalau macam Kak Arun ni tak boleh dengan orang merokok apa-apa. Memang tak boleh lah pergi ya. Nanti mudarat bula saya. Mudarat saya tak adalah live korang ya. Korang tak tahulah yang apa berlaku di dunia. South Korea South Korea sedang memperkukuhkan persenjataan. Dalam hari tu dah dapat 10 warhead. Semalam pula dia tanda tangan dengan European Union nak meningkatkan persenjataan pula. Tak tahu apa jadi. Aku tak tahu apa jadi. Dan Pak Jinping kita cakap pada Pak Putin. Dia orang buat deklarasi semalam bahawa China tidak akan back off daripada backup Russia. Sehinggalah Russia mempunyai kemenangan mutlak ke atas Ukraine. Kau faham tak apa itu yang berlaku? Itu adalah tension yang akan terus. Dan semalam kata yesterday kata nak ceasefire ni, ceasefire dekat tebing barat, dekat Middle East. Mana ada, pagi tadi ngebom lagi ya. Sampai orang Thailand pekerja pun mati. Itu mati. Kerajaan Thailand dah cakap pada rakyat mereka, kau tak payahlah pergi kawasan-kawasan sana ya sahabat-sahabat. Dia cakap tak heran orang Thailand pun sama macam orang Malaysia. Degil juga. Tak heran. Thank you Zara yang join my team. Korang masuk-masuk tap love orange tu, join my team. Okey sahabat-sahabatku. Waalaikumsalam semua. Jadi mereka tak heran. Dia sama aja. Orang Malaysia, orang Thailand, dia tak heran. Orang kata jangan bagi sedekah pada pendatang asing, bagi juga sampai 12,000 ringgit sebulan dapat ya. Orang Thailand, kerajaan kata udah jangan pergi. Pergi juga, penuh juga penerbangan Bangkok ke Tel Aviv. Sebab dia orang nak pergi kerja. Lepas tu dah mati satu orang kena bom. Macam-macam tu lah ya sahabat. Nak buat macam mana sahabat kita? Kita orang ni memang terkenal dengan kedegilan. Kenapa Thailand tu rakyat dia ramai dekat Israel ya untuk menjadi kerja. Sebab orang Israel buat macam ni. Dia sudah melarang pengambilan pekerja dari warga Palestin, tetapi mereka mengambil warga Thailand ya. Warga Thailand dan beberapa negara lain termasuk Filipin ya. Tapi rakyat Malaysia yang mati dekat Ukraine tu, dia orang bukan pergi kerja. Saja nyindir pula aku. Okey, so sahabatku, dia orang pergi sana, pergi Semenanjung Gaza, dia orang kerja dengan company Israel. Dan walaupun dia orang kata dia orang kerja kawasan selamat, tapi dia orang tetap ditempatkan di kawasan bahaya. Satu orang dah mati. So kerajaan Thailand dah cakap, tapi rakyat dia degil. Rakyat dia kata aku kisah. Apa aku kisah? Kau nak cakap apa? Selagi tidak dilarang oleh undang-undang, aku tak kisah. Aku penuhkan juga pesawat penerbangan Bangkok Tel Aviv. Jadi pejuang upahan ya. Tapi kebanyakan kalau Filipin mungkin ya. Tapi kalau rakyat Thailand ni lebih kepada penanam pokok ni, menanam tumbuhan, macam tu. Waalaikumsalam. Yang jadi pejuang upahan tu, itu mercenary tu. Waalaikumsalam Doti. Doti sahabat kita ya. Korang boleh follow dia ya, Kak Doti adalah penyokong Kak Ros ya. Kak Ros penyokong. Waalaikumsalam. Okey, jadinya sahabat, Kak Ros sebenarnya bukan nak takut-takutkan orang. Sebab itu kita perlu memperhalusi hala tuju negara kita dalam mendepani geostrategi yang makin menegang. Lepas tu korang dengar tak? Ni Kak Ros rangkum semua ni. Kak Ros rangkum semua apa yang dari news-news. Sebab pagi tadi lepas subuh ditembak dengan senapang dekat muka lah apa. So Trump ni dia dah jadi macam orang yang gila untuk berkuasa, tetapi bukan untuk memimpin. This is very
ekstrim punya percakapan ya. Ekstrim punya percakapan. Ini sudah mengarut. Ini sudah mengarut. Aku takut dia kata dia akan menamatkan war silat-silat hari bulan. Dia lagi supply banyak senjata ya. Aku dah tak percaya dengan Trump. Lebih baik aku berurusan dengan setan yang aku kenal daripada aku berurusan dengan setan yang aku tidak kenal. Setan yang aku kenal, okey, Kamala Harris, kita dah tahu taktik dan teknik dia begitu ya. Thank you Doti. Sebab Trump, kalau dengar dari percakapan dia sekarang ya, dia sudah merapu. Dia sudah merapu-rapu dan dia sudah menggunakan elemen-elemen kekerasan dan jenayah ke atas musuh. Mereka, Trump ni dia dah nak jadi macam Malaysia ya. Thank you Doti. Dia seolah-olah ya menjadikan lawan politik itu adalah musuh azali. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini perangai Malaysia sudah sampai ke sana. Sebab apa? Sebab Tucker Carlson kata Kamala is Samoan Malaysian. Jadi perangai orang Malaysia terus terjangkit kepada Trump. Pada muka kau ya. Dan rakyat Amerika ya, rakyat Amerika tidak suka dengan benda-benda macam ini. Politik is politik. Perkataan Malaysia tu jangan disebut. Pemimpin lain sebut Malaysia, bahaya engkau. Bahaya engkau. Perangai kita orang akan pergi dengan kau. Ini masuk-masuk rumah orang ni benang kasih. Kau masuk, kau tanya orang mandi ke belum. Apa ke hai? Mana adab sopan kau benang kasih? Nama benang kasih. Apa kau jumpa orang yang tak kenal, kau tak jumpa, ada kau tanya macam tu. Sebenarnya peraturan dekat room ni dia sama je. Sama je macam bila you all jumpa orang ya. Manner mesti ada ya. Manner mesti ada. Adab susila mesti ada ya. Mesti ada. You masuk room orang, you jangan bagi pertanyaan-pertanyaan yang tak masuk akal. Kalau aku ni sampai tahap di warning-warningkan oleh aku punya PA supaya kurangkan mandi. Dia adab sopan tu kan. Sebenarnya sosial media adalah representasi yang sama. You tak boleh celupar sangat. Ya, you tak boleh celupar sangat. Macam tu sahabat. Sorry ya, benang kasih saya terpaksa bagi tahu sebab banyak kali saya nampak orang masuk kan. Kau ingat aku macam kau ke? Aku bangun pagi pukul berapa? Pukul 4 aku dah bangun sahabat. Aku ni pantang ada masa. Good morning Zivan. Mak cakap good morning ke Zivan ke? Yes. Ya, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Bukan Buddha, nampaknya bukan budak. No, budak pun murah dia mesti ada manners. Maksudnya keluarga dia tidak ajar dia. Ini manner ya. Korang jangan macam tu ya. Korang jangan macam tu. Korang masuk rumah orang, korang cakaplah elok-elok. Kita ni untuk bersahabat, kita gunakan teknologi untuk memperkukuhkan kita punya penyatuan. Sebab sekarang dunia dah nak berperang. Kalau kita asyik tunjuk perangai buruk, kita tak ada adab sopan ya. Mana budi bahasa budaya Melayu? Korang jumpa orang tanya orang mandi ke tak? Aku 10 kali mandi sekejap. Jadi kalau aku jawab, aku dekat overseas, toke, apa ni, tuan rumah heran. Kenapa bil air yang tinggi, bil elektrik kurang? Waalaikumsalam. Bahasa jiwa bangsa. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam ya. Tetapi kalau masuk rumah orang, sama je. Macam you jumpa orang ya, you bagi salam, you happy-happy macam tu. Kita pagi-pagi mesti happy. Sebab sekarang negara luar tidak happy ya. Negara luar tidak happy sebab mereka lapar nak berperang. Dan Trump pula dah jangkit perangai Malaysia sebab curse of Malaysia dah sampai kat sana ya. Malaysia ni dia kalau musuh politik seolah-olah mereka nak matikan sesama sendiri ya. Seolah-olah saling nak membunuh. Dan Trump sudah cakap macam tu. Dia kata Kamala Harris mukanya harus ditembak dengan machine gun ke apa benda ya. Aku terkejut sampai nak pengsan ya. So memang unhinged lah Trump punya perangai ni. Memang dah mengarut, merapu ya. Waalaikumsalam. Macam tu sahabat. Macam ni, saya kan kalau orang yang ada kelakuan dia escalate dia punya perlakuan dia ya. Maksudnya perangai dia makin lama makin buruk. Percakapan dia makin lama makin buruk. Dia sudah lupa semangat macam Trump ya. American for American ya. Dia dah tak ada benda tu. So maksudnya dia adalah orang yang bahaya. Thank you Namcho. Bismillah. Sebab sahabat kita, orang yang dia punya perangai escalate ya, dia sudah makin lama makin kurang dia punya semangat nasionalisme dia. Itu orang sangat bahaya sebab dia sekarang
mendambakan jawatan presiden itu, dan presiden itu jawatan itu mungkin akan digunakan untuk personal vendetta ya. Personal vendetta. Hati-hati sahabat ya. Orang yang retorik kata apa hari tu low IQ kat dia. Low IQ dekat Kamala Harris ya. Kamala Harris. Cepat yes, thank you. Macam tu. So sahabat-sahabat kita, orang-orang yang macam Trump ini sangat bahaya sebab you don't know apa karakter dia yang sebenarnya. Hati-hati. Sebab tu saya sekarang, dulu memang saya sokong Trump. Dan I punya family friend pun endorse dia ya. Kennedy punya family pun endorse dia. Tetapi bila tengok dia punya ucapan sekarang sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi orang macam ni aku dah tak kenal dia, jadi aku tak akan sokong dia lah. Macam itulah ya. Waalaikumsalam. Dan sarapan kita pagi kurang kita sedang minum hot drinks ya. Kita sedang minum hot drink. I tak nak komen lebih lah pasal Amerika punya jail stain ke siapa ke, ikut suka dia orang lah ya. Tapi sekarang ni the issue is the yang kepala tu, bila kepala bersikap ekstrim, yang bawah apatah lagi. Kadang-kadang yang bawah lebih sudu daripada kuah, takkan korang tak tahu. Macam tu. Okay. Lepas tu Kak Arus nak kata Globetronic Chairman Ken Liao quit APB. Resources Board. The Executive Chairman of Globetronics Technology Berhad, Ken Liao Wei. Globetronic ni kalau tak silap saya, dia ada satu investment besar, investor yang masuk. Dia berhenti ya letak jawatan ni. Ngapa ni? Dia Actronic, Sarawak Consolidated Industry pun dia duduk dekat situ juga ya. Sebab kenapa sahabat? Korang nak tahu Globetronic ni, sampai KPMG pun surrender, angkat tangan. Aku tak mau audit company ni. Waalaikumsalam. Kau bayangkan ya, KPMG, sorry, saya terpaksa resign diri saya sendiri. Can you imagine apa yang berlaku? Saya tak boleh speculate. Tapi KPMG ni jarang dia resign ya. Jarang dia tak nak macam nak berhenti. Dia aku tak nak jadi auditor untuk company ni ya. Bismillah. Yo, tarik diri. Jarang kita dengar KPMG tarik diri. Melainkan benda tu sangat bermasalah. Sebab kita tahu dia punya modus operandi macam mana ya. KPMG ni kalau dia boleh selamatkan, dia selamatkan ya. Sebab dia adalah memang company kerja hakiki dia begitu ya. Waalaikumsalam Hanif, thank you. Yang bagi hak semua pada Kak Ros ya, thank you very much. Pudin, waalaikumsalam. Lepas tu Kak Ros baca ya, Kak Ros baca. Masalah dia bermula September ya, selepas external auditor iaitu KPMG PLT ya telah meletak jawatan ya, dan kehilangan 72% a month. Maksudnya sahabat-sahabat, company tu rugi 72% dalam 1 bulan. Macam tu. Waalaikumsalam. Spender. Apa? Aku sampai sebut salah pun salah. Spender koyak. Macam-macam drama. Astaga. Macam tu sahabat. Jadi kita kena pun that announcement. Marilah kita kena baca benda ni. That announcement. Pengumuman itu berikutan ya. Selepas lembaga tabung haji, lepas tu EPF dah tak jadi shareholder. Maksudnya dah keluar. Sebelum ni dia ada share banyak. EPF dengan KWSP dekat Globetronic. Sebab tu saya sebut Globetronic tu. Sebab benda-benda yang terkait dengan kerajaan, duit rakyat je aku sebut. Kalau kalau tak ada, memang Kak Ros tak sebut ya. Nak salam jabat tangan, pergilah. Korang ada, korang nak sampaikan salam apa ke apa, pergilah cari tu, okey je. Orang tua tu, bismillah. Itu pun kalau bodyguard dia orang bagi kau dekat lah ya. Ya.
Ya, ini Globetronic banyak-banyak hebat. Rasa-rasa kuat. You tak boleh macam tu kawan-kawan. You tak boleh pakai tongkat. You tak ada tongkat, you jatuh punya. Itu pasal Malaysia. Dia tak ada jadi macam Olam. Macam tu. Tak apa. Lia sekarang korang boleh follow Kak Ros dekat YouTube juga ya. Nama kini sama. Kak Ros akan upload juga benda-benda dekat sini. Macam tu lah ya. Kita heran ya. Apa perancangan perhitungan apa ni? Kalau ada Papa Rico, best. Papa Rico akan cakap lah. Ini atas kertas punya. Sebab macam ni sahabat ya. Apa perhitungan yang dibuat oleh KWSP, Lembaga Tabung Haji untuk invest dalam company yang macam ni. Selepas mereka keluar, mereka kerugian 72%. Apa yang berlaku sebenarnya? Sampai KPMG sendiri menarik diri daripada jadi external auditor. Waalaikumsalam Rosita, Sean. Sebab kita ni tak ada accountability. Syarikat-syarikat yang berdaya saing tak nak pula dia beli saham, invest, tak ada ya. Startup yang berdaya saing tak nak beli, invest semua. So jadinya sekarang itulah masalah Globetronic. Kalau KPMG angkat tangan, kau faham sendiri ya. Ya, kasih. Ini masalah kita. Orang lain sibuk mendahulukan negara, memartabatkan negara. Kita sibuk menjahanamkan negara dari dalam. Sebenarnya Malaysia ni akan jadi terkebelakang ya. Bukan sebab orang luar, bukan tekanan luar, sebab tekanan para perasuah yang didokong oleh orang-orang yang berkuasa. Macam itulah. Sekarang ya, dari hari Friday hari tu, harga sesaham dia 50 sen ya. Lepas tu dia maksudnya kalau translator atas kertas tu dia dah hilang 105 million. Sekarang sebab dulu dia adalah satu syarikat yang hampir 1 bilion ya sahabat-sahabat. Sekarang nilai dia, market capitalization dia atas kertas ya, dia hanya 43 million sahaja ya sahabat. Macam tu sahabat. Kak Ros kan bukan apalah benda-benda macam ni ya. Benda macam ni you pergi tolong syarikat yang sebenarnya tak boleh buat apa pun, tak menguntungkan pun, tapi you mudah nak invest. Sebab Kak Ros pun pernah ya, kita nak tolong satu syarikat Malay, Bumi Putra dulu ya. Sangat susah ya. Sangat susah. Itulah sahabat, kita bagi tahu. Sebab tak ada accountability. Rugi-rugilah. Kan hari tu ada satu orang pendokong, dia orang kata rugi itu bukan kesalahan jenayah. Itu kalau duit kau yang rugi bukan kesalahan jenayah. Tapi kalau duit negara yang rugi, you kena jawab lah. Bukan 69%. 69. Okey. Total kerugian dia dari yang besar tu, dia sudah hilang 72% dia punya nilai. So sekarang dari banyak-banyak tinggal 43 juta saja ya. 43 juta. Bagus kan? Liu previously told the Asia that sell-off at Globetronic was triggered by investor associating the group with the fate of Serba Dynamic. Globetronic sama je, dia akan jadi macam Serba Dynamic juga sahabat-sahabat. Macam tu, pusing-pusing. Masa untung dulu tak cakap untung buat apa cakap. Masa dekat bilion buat apa cakap. Sekarang kena bagi tahulah sebab dia involve. Sebab ni syarikat ni betapa buruk. Aku senang je cerita. Kalau syarikat tu okey, KPMG tak akan angkat tangan. Aku tahu. Seluruh dunia KPMG buat auditing ya. Kita dulu grup siapa? Mahindra dengan kuasa KPMG juga buat auditing. Terima kasih Amin Pocket. Salam semua sahabat kita. You orang tahu tak? KPMG ni adalah satu syarikat mata duitan. Benda selagi boleh diuruskan, dia akan uruskan. Dia tak akan lepaskan walaupun 1 sen ya. Dia adalah syarikat yang bukan mudah give up ya. Ini saya respect KPMG ya.
Tetapi kalau KPMG pun angkat tangan, kau fikir-fikirlah sendiri. Bismillah. Money game sedang berlaku ya. Ini bukan main-main ya. Ini bukan main-main. Ini duit rakyat. Gitu. Okey. Dia kata sebab investor mengaitkan mereka dengan server dynamic. Mengaitkan dengan server dynamic sampai kau orang hilang sampai berapa? Okey, baik Kak baca lagi ya. Which run into muddy water in May 2021 after KPMG, which was the external auditor, then flagged disparity. Sebab KPMG ni ada benda dia tak akan flag kalau benda tak betul ya. Sebanyak kerugian sebanyak 3.5 bilion. Macam tu, which led to investigation, arrest. Sebab yang server dynamic tu kan tipu 3.5 bilion lah. Yang aku paling bestnya, dia orang cakap dia dapat projek dekat Afrika ya. Itu aku tak boleh brain. Aku ni Afrika is my playground. You jangan bohong-bohong punya. Ada orang tu kan, kopi ni panas betul aku. Tak apalah, korang tengoklah muka aku merah-merah ni. Nak buat macam mana? Okey. Okey. Sebenarnya sahabat-sahabat, kalau benda cerita yang dekat Afrika tu tak payahlah ya. Sebab hari tu ada orang cuba tipulah pihak-pihak tertentu. Yang orangnya pangkat Datuk Seri semualah ya. Dia bawa dokumen. Lepas tu aku tengok nama tu macam familiar lah. Lepas tu aku check dengan Interpol yang dekat Afrika ya. Rupa-rupanya orang tu 7 tahun 6 bulan duduk dekat penjara Angola. Ambil kau. Kau jangan nak sembang lah. Sebab tu aku bila dengar server dynamic dulu ada projek dekat Afrika, aku gelak. Aku kata habislah kena kencing. Jadi Globetronic pun lebih kurang. Macam tu sahabat-sahabat kita. Macam juga ada satu entiti kerajaan ya. Dia cakap syarikat dia lah yang buat apa ni? Yang buat ferry elektrik dekat Thailand. Aku gelak ya. Ferry elektrik dekat Thailand. Aku tanya ASEAN Development Bank. Rupa-rupanya dia orang kata tak ada kena-mengena dengan Malaysia Rose. There is nothing to do with Malaysia or Malaysian government or Malaysian GLC. The money, the project was funded by the ASEAN Development Bank and Kerajaan Thailand. Habis cerita. Kau nak kelentong benda luar negara dengan aku, kau jangan. Kalau benda Malaysia, kau bolehlah kelentong. Sebab aku pun kadang-kadang tak tahu juga benda dalam negara. Okay, syarikat yang kelentong tu. Syarikat Malaysia lah. Orang have lah. Selalu dengan VVIP. Aku tengok tu, aku cakap, mampus lah kalau Malaysia didukung oleh orang-orang macam ni ya. Ya Allah. Hai. Lepas tu ya. So jadi dia kata ya, cessation yang berlaku dekat server dynamic terkait perayaan macam ni. Anak syarikat kuat, bos dia ada masalah. Dia dua entiti pengurusan yang berbeza. Apa kena-mengena? Apa kena-mengena? Apa kena-mengena? Kalau KPMG pun tak nak audit kau faham sendirilah ya. Itu presumption yang bukan bersifat fitnah ya. Itu presumption yang menyebabkan kita tercengang. What the F is that? Macam tu lah. Macam kita tengok, kita tanya, what the F is that? Macam tu. Macam jantan je. Muka aku macam bapak aku lah. Ini another lembu. Rasa you actually, if you are Malay, you are Muslim, you supposed to come here and show your attitude, good attitude. You come here like this. My face look like my father. So what the fuck you want to talk about? Ini Wan Hassan ni macam babi guling. Tak pasal-pasal kena sumpah dengan aku. Agak-agaknya barua-barua. Barua-barua sedang kepanasannya. Tak apa. Tak ada, tolonglah ya. Jangan guna nama Melayu apalah. At least jangan menjatuhkan bangsa sendiri. Sebab lepas ni aku nak cerita banyak lagi ni. Korang akan kepanasan lagi ni. Akan marah ni. Lepas tu sebab last 5 years ya, Globetronic dividend payout range dah 88 hingga 112%. Korang percayalah ya, kalau dividen tu dia sampai 100% tu, melainkan kau terlibat dalam industri healthcare,
melainkan kau terlibat dalam industri yang terlibat dengan persenjataan, you hati-hati. Syarikat macam tu mesti akan runtuh. Contohnya inilah. Jadi tapi walau bagaimanapun kita tak tahulah apa yang berlaku. Kita tunggulah ya. Kita tunggu daripada Security Commission. Apa yang akan berlaku macam tu. Sebab memang sahabat kita ya, kita tahu ya, KPMG masa kita dekat overseas kan, KPMG ni di mana-mana ya, dia memang tak akan lepas syarikat untuk buat audit, because that is their income ya. Dia orang bukan pemalas dan dia orang bukan takut masalah ya. Dia orang biasa. Dia orang sama je dengan PricewaterhouseCoopers, kena denda situ, kena denda sini ya. Dia tak, orang tak kisah, tapi dia orang gigih. Tapi kalau dia orang sendiri pun back off, maksudnya aku surrender, aku tak boleh buat, dan apa jadi? Jadinya fikir-fikir sendiri. Waalaikumsalam. Yelah, kita bukan nak memburukkan, tapi nak bagi tahulah ya. Logik tu kena guna. Waalaikumsalam. Okey, ke laut Rosita, betul. Okey, ni terima kasih join. Terima kasih kepada sahabat yang join ya, yang baru masuk tu. Teruk, memang teruk ini. Ini KPMG surrender ni. Ini level dekat sana. Ya Allah, Afrika is my playground. Sebab kita dulu sentiasa buat projek kat sana. Baru masuk apa cerita? Globetronic ya, Globetronic bulan September, KWSP, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, tabung haji, Lembaga Tabung Haji telah keluar ya. Telah keluar. Lepas tu sekarang dia rugi ya. Dulu bilion-bilion, sekarang nilai syarikat 43 juta, dan sekarang KPMG lari. KPMG angkat tangan. Lepas tu sekarang dia nyalahkan, sebab dia orang fikir, investor fikir dia sama dengan Server Dynamic. Memang sama pun. Lepas tu kita nak cerita pula. Karen Tech, thank you kepada siapa yang hantar gift, nick, semua-semua tu ya. Terima kasih ya. Terima kasih sebab support Kak Ros ya. Saya sangat menghargai ya. Encik selamat. Okey, sekarang Kak Ros nak cerita benda yang pedih lagi ya. Sediakan Band 8. Apa ni? Silent Plus ke apa? Band 8 ya. Untuk luka tu kan, Band 8 kita. Waalaikumsalam Ismail. Karen Tech, thank you. Okay, ni kita nak cerita ni Fashion Valley ya. Ada sikit lagi ya. Rosita, Cik Payes, thank you Cik Payes. Cik Payes ni kita punya spy ni. Terima kasih ya. Okay sahabat yang baru masuk, tolong tekan sebelah nama Kak Ros, ada orange bentuk love tu, korang tekan ya. Okay, saya nak bagi tahu, sediakan Panadol ya, sediakan Panadol keluaran Pharmaniaga ya, walaupun dia PN17, Panadol dia okey. Sepatutnya dulu aku suruh jual Panadol dia ke Afrika, dia tak nak. Padahal satu country pun dekat 1 bilion dia punya profit ya. Aku boleh conquer situ. Aku minta keluarga aku nak nak monopoli. Terima kasih Liarus Kenanga. Okey sahabat-sahabat kita, investment dengar ni. Investment in Fashion Valley was to support high potential Bumiputra Company. Tunggang kita lagi sahabat-sahabatku. Tunggang kita lagi. Say PNB and Khazanah. Bagaimana rasa anda selepas ditunggang-tunggang, dipijak-pijak? Apakah perasaan anda gembira? Apakah anda gembira? Ini saya dengan bonda saya ya, Tengku Rosia. Saya dengan mak bonda saya. Orang tu 5 lain teruk, tak ada, kita lain dekat sini okey saja ni, dia tak suruh saya gerak-gerak ni. Apa perasaan? Marah. Sebab boleh kita PMB dengan Khazanah pun nunggang kita juga ke? Nangis buku kata, kalau anda gembira tepuk tangan. Kalau anda gembira senyum sajalah macam ni. Tapi nangis ya. Selamat pagi. No, ini teruk sahabat-sahabat. No, this is very very bad thing. Ini adalah satu justifikasi yang seolah-olahnya kita sebelum ni marah dekat orang politik ya. Kak Ron nak suruh korang fikir. Thank you Karen Tech. Sebelum ni kita marah dekat orang politik, tunggang agama, tunggang bangsa. Sekarang GLC pun main-main gitu juga alasan dia. Macam mana ni?
Macam mana ni sahabat-sahabatku? Sebab macam ni, bukan patut bagi pada Grab, patut bagi pada company-company yang berdaya saing, ya. Contoh, aku bukan sebab si Zest tu kawan aku. Hey, aku tolong dia, ya. Kita orang memang minta banyak duit, minta duit sikit je daripada kerajaan, ya. Tak sampai 250 aja, ya. Sebab kita nak buat nak submit kita punya dia punya oil tu, essential oil tu untuk FDA, lepas tu untuk European Union punya tu kan. Itu je, nak membuat modal untuk tu saja, ya. Sebab semua benda dah ada. Kita pula yang rugi duit, ya. Kita pula yang rugi duit. Sedangkan produk dia tu Mak Saleh ambil. Aku yang tukang buat agreementnya, Mak Saleh ambil. Orang putih ambil the raw material dan proses-proses hantar balik ke negara Asia. Dia tak nak tolong company yang memang berdaya saing. Ini dia bertolong, lepas tu dia kata high potential. Fashion Valley, you tengok orang dia punya dah tahu, ya. Orang dia nunjuk-nunjuk kaya. Dia kata, oh itu branding. Branding it doesn't work that way, you know. Sebenarnya, if you want to do branding ni banyak cara, ya. Tengok lepas tu barang-barang dia beli. Apakah dia beli semua made in Malaysia? Kalau kau nak tunggang Bumi Putra lah, ya. Kalau kau nak tunggang Melayu lah, ya. Kalau kau nak tunggang bangsa lah, ya. Barang-barang dia beli mana? Yang dia jual tu, dia beli kat mana? Dia beli dekat Malaysia? Dia beli dekat Malaysia? Nanti kawan-kawan saya tolong jawab lah. Kalau yang tanya-tanya sekejap apa tu, nanti kawan kita tolong jawab. Okay, so sekarang, ya, saya agak kecewa lah. Khazanah, ni Kak Ru baca, ya. Khazanah dan Pemodalan Nasional Berhad, ya, telah mengeluarkan pembelaan yang berbeza, ya, mengenai pelaburan mereka dalam Fashion Valley, ya, yang menyebabkan kerugian banyak. Okey. Kedua-dua mereka, ya, berkata investment tahun 2018 adalah inline, adalah selari dengan konsep kerajaan, ya, untuk membantu mendokong perkembangan syarikat Bumi Putra yang mempunyai potensi besar dalam new economy. Masa tu aku minta untuk Trade Malaysia, ya. Trade Malaysia sudah ada pasaran untuk produk-produk itu made in Malaysia pergi overseas. Itu kau tak nak tolong. Aku sendiri pun sampai habis juta-juta, ya. Aku subsidi aku punya usahawan. Walaupun ada 1-2 usahawan aku, kon aku, tak apalah, ya. Sebab itu lumrah, ya. Itu lumrah. So, kenapa benda yang berdaya saing di peringkat antarabangsa kau tak nak bagi? Sebab kau tahu benda tu kau tak boleh sakau. Dengan aku tak boleh sakau. Tak ada je projek-projek nak bagi macam tu, macam ni. Tak ada. Tapi kau bagi pada Fashion Valley. Sedangkan projek Trade Malaysia tu, kalau kau buat betul-betul, ya, semua mungkin at least, ya, Central dengan West Africa akan mempunyai semua produk-produk Malaysia yang dibuat made in Malaysia atau menggunakan Malaysia punya teknologi. Kenapa kau tak nak sokong benda macam tu? Padahal masa tu aku minta berapa sebab aku banyak duit lagi. Aku minta hanya 250 je untuk pengurusan logistik sahaja. Banyak, sangat banyak. Because bawah saya ada 40 usahawan yang berjaya, ya. Berjaya. Tapi selepas pandemik, ya, dia orang tak boleh nak bangun because you tahulah dah banyak kerugian, ya. Memanglah Bijan, dia orang ambil duit je. Macam tu lah, takkan korang tak tahu. Lepas tu dia kata we regret to announce gitu-gitu. Tak payahlah, ya. Relative 33 billion investment manage. Dia duk cerita investment manage lah apalah. Tak payah cerita. Khazanah, PNB. Sampai masa orang akan buat forensic auditing, you know. Kerajaan tidak selamanya akan melantik korang-korang untuk control the account. One day kita akan tengok, ya, apa yang berlaku. Cik ni betul. Sebab saya pernah dipanggil, ya, untuk satu institusi. Sampai 5 kali interview. Lala dia kata you tak boleh dikawal. You tak boleh dikawal. Aku kata aku kerja bukan untuk dikawal. Aku kerja untuk menjalankan tugas dan amanah. Tak nak bagi kerja sudah. Dengan Aziata dulu pun untuk jadi head of legal department, saya pergi. Orang panggil.
Tapi 2-3 kali aku pendirian aku tegas. Aku tak peduli. Macam itulah ya sahabat-sahabatku. Okey, lepas tu ya. Lepas tu dia ceritalah. Dia cerita ya bahawa macam ni ya. Dia pun ceritalah dalam company oleh yang dikontrol oleh Afzal Abdullah. Sebab korang tahu kan yang beli Fashion Valley tu adalah Afzal. Dia ni adalah orang yang Chief Executive Officer Time.com yang dimiliki oleh Khazanah. Ini sebenarnya pembelian untuk menutup malu. That's it. Kalau pembelian betul-betul pembelian bisnes, orang bisnes tak beli ya. Orang bisnes tak beli Fashion Valley. Sebab kalau kau kata kau nak tunggang Bumi Putra, sumber produk kau dari mana? Apakah kau hire tukang-tukang jahit Malaysia? Apakah barang kau beli dari maybe let's say daripada India material, lepas tu kau jahit di Malaysia untuk empowerkan women ke apa? Tak ada. Apakah kau buat stitching, hand stitching orang Malaysia? Tak ada. So you empower Malaysia apa? You cerita apa ni? Hai Khazanah. Tolonglah ya. Tolong. Inilah orang-orang ya. Lepas tu Afzal ni, dia sebenarnya orang-orang Time.com, orang-orang Khazanah juga beli tutup maruah lah ya, macam tu. So lepas tu ini cerita-cerita lah, dia clarify statement dia, investor this and that. Fazaruzin, Datin Bibi Yusof, ngongek. Lepas tu unfortunately post investment lockdown. 2018. Aduhai, kau dapat duit banyak tu tak boleh survive. Seriously. Investment follow detail evaluation. Yalah, atas kertas cantik. Thank you Mas Jeli. Khazanah dan PNB empower VV. Ya, bukan empower tu. Jangan guna alasan Bumi Putra. Kau ni Khazanah, kau nak jadi orang politik ke macam mana? Tunggang-tunggang bangsa, tunggang-tunggang skop, tunggang-tunggang tabur keliling. Macam tu sahabat-sahabat kita. Ini adalah satu contoh investment ya. Lama-lama nanti akan terbongkar lagi banyak. Korang jangan risau. Apa yang mereka buat ni lama-lama akan terdedah. Sebab dia akan jadi macam kes Sabah Bank. Selepas 6 tahun ya, dia orang auditor, external auditor, dia akan find out apa yang berlaku sebenarnya. You boleh massage account ya, maksudnya you boleh manipulate account selama setahun, 2 tahun, maksimum 5 tahun. Tahun ke-6 mesti akan tahu. Pakai semua mewah-mewah. Yelah, nak tunjuk kaya berjaya. Sebab orang kita pun satu. Kalau orang sederhana, kau orang pandang rendah. Bukan kita lah, orang lain lah ya. Pandang rendah, macam tu pandang hina ya. Kena pakai mewah-mewah, bawa kereta besar-besar, tayang-tayang, duduk first class, masuk senarai Forbes. Thank you Mas Zeli. Masuk senarai Forbes, macam tu. Korang tahu orang yang masuk senarai Forbes ni biasa dia ada curse dia ya. Hati-hati. VJ. My name is Rose. Nama saya Kak Rose ya. Okay. Money is King Kong. Yeah, money is no longer king, but it's a King Kong. Puak tu. Good morning James. Good morning. Lepas tu kita tengok ya. Dia punya cerita-cerita banyak lah. We fail our investor. Bibi katalah, lantak lah. Fair tak fair, duit dah masuk poket kau ya. Habis cerita. You sudah menikmati kekayaan ya, kemewahan hasil dari pendanaan. Okey, sahabat-sahabatku, cerita China lagi. Isu trade war dengan perang ni dia berhubung rapat ya. Ya, orang akaun faham. Sawadikap, Mak Hussein. Terima kasih ya Mak Hussein sebab join. Mak Hussein adalah pendukung Kak Ros juga ya. Baru tahu hakikatnya. Ni cerita China pivot from US farm import bolster its again trade war. Ya sahabat kita.
Kita kena baca Reuters ni. Maksudnya kita bagi brief lah ya. Brief. Sebab macam ni sahabat, kadang-kadang ya, bila China, you tengok semalam Olam Agribusiness, Riyadh nak beli ya untuk dia punya keterjaminan makanan. Mana pula benda ni? Okey lah, dia orang ni kan, dia katalah ini AI punya summary lah. Dia kata trade tension ya bertambah teruk ya dengan upcoming election. Memanglah. Lepas tu China diversified, maksudnya dia mempelbagaikan import ya untuk mengurangkan pergantungan kepada US. Okey, sebab semalam dekat sana mereka telah declare bahawa mereka akan membantu Russia menang peperangan dekat Ukraine. So itu satu declaration yang sangat keras ya. So sebab itu ya, lepas tu dari tahun 2016 ya, China banyak mengimport soya bean ya daripada Amerika. So sekarang China nak mengurangkan, dia nak import dari tempat lain, dan dia juga membuat penanaman. Takut what itu gone forever. Lapangan TLDL memang biasa. Waalaikumsalam Mama Utara, penokong-penokong kita semua ni ya. So dia sekarang ya macam import babi, semua-semua tu banyak benda lah ya. Benda-benda pemakanan, benda agriculture ya. Ni tengok dia makin kurang ya. Dia makin kurang. Tengok ya, yang merah tu, korang nampak tak? Yang merah tu adalah US. So dia makin lama makin kecil ya. Dan dia lebih banyak import dari negara lain. So rest of the world tu you nampak makin besar ya. Makin besar, dan import kepada Brazil pun makin besar ya. Bagi Kak Ros tunjuk ya. Korang nampak tak? Yang ujung sekali tu So jadinya dia makin kecil. Dia bermula dari 43,000, dia turun 34,000, 34,000 pula, 43 bilion turun kepada 34 bilion, turun kepada 22 bilion. Dan pergantungan dia kepada negara lain, dan Brazil ya. Brazil sangat besar. EU pun makin lama makin kecil. Gitulah ya. Pempengaruh yang hedonism ya. Orang yang mengamalkan hedonisme ni adalah satu orang yang sangat bahaya ya. Sebab dia akan menyebabkan anda cinta dunia. Cinta dunia, bila you cinta dunia, you hilang you punya kemanusiaan even ya. Macam tu. Sebab kita bukan cakap main-main. Orang yang mengagung-agungkan keduniaan ini sangat-sangat bahaya. Okey, sahabat-sahabat, Kak Ros kena bagi tahu ya, Microsoft menyatakan bahawa ya major Chinese botnet ya is attacking users across the world. Aku ni kalau baca lambat lah. Okey, sahabat-sahabat kita sekarang ada sejenis serangan lah, cyber attack yang dilakukan secara besar-besaran ke seluruh dunia. Okey. Isu warga asing. Orang isu warga asing nak sebut apa lagi? Orang Johor kaya. Dia orang siap bagi sedekah sebulan-sebulan 12,000 ya kepada warga asing. Okey, sahabat-sahabat kita, kuat nama serangan itu adalah botnet. Botnet dia adalah kuat 7. Dia digunakan untuk mengatasi password, dan dia biasanya menyerang organisasi besar di West ya, di West. Macam tu. Jadi sahabat-sahabat kita, cyber attack ini berlaku dengan gigih. Sebagaimana kita tengok escalation peningkatan perang yang berlaku di seluruh dunia, komitmen terhadap perang juga dilakukan dalam dunia cyber warfare. Password resistant.
dia boleh overcome ya. Dia boleh overcome benda tu. So sekarang dia boleh overcome benda tu. So sekarang ni okay, dia orang ni Chinese punya threat actor ni kan. Orang-orang yang menyerang ni, penggodam-penggodam ni, mereka menggunakan covert network 1658 ya. So korang berhati-hatilah ya semua-semua. Kalau benda nampak pelik-pelik, jangan cuba korang lag nak buat macam mana sahabat-sahabat. Nak buat macam mana? Itulah level internet kita. Itulah internet kita. Maklumat dalam handphone tidak selamat. Memang tidak selamat, tapi itulah orang kita kan, kalau tak ada handphone susah juga. Lepas tu kita jangan bergantung menggunakan ChatGPT saja untuk dapat informasi ya sahabat-sahabat. Okey. Semua tak selamat, tapi kita gunakan dengan langkah berhati-hati. Bila kita guna dengan langkah berhati-hati ya, penggunaan lebih secure. Macam juga kita memandu. Sebenarnya ya, kenderaan itu adalah death vehicles ya. Kenderaan maut. Cuma bila dia jadi user friendly dan kita guna dengan baik, dia tidak mendatangkan mudarat. Macam tu. Salah. Cuma sekiranya ada konflik dan ketegangan, tolong jangan guna smartphone, smartwatch, everything ya. Sebab korang kena faham ya, rangkaian telekomunikasi sekarang sedang dikuasai kalau di Asia oleh KKR dan kalau di Europe, Canada oleh Blackstone. Jadi berhati-hati ya, geng-geng Ashkenazi ni korang bukan boleh percaya ya. Sebab kita punya Touch and Go pun korang jangan guna. Sebab kenapa? Ingat Itai Lemberger, Azif Aviram, macam itulah ya. Nak buat macam mana sahabat-sahabat kita? Okay, kita dengar berita baik pula ya. Berita baik. Berita baik, Gas Malaysia ya, katanya akan memberi supply biomethane kepada Japan ISF. So berita baik lah ya. Berita baik. Ini tangan aku ni tak gerak-gerak ni. Intercontinental Specialty Fat ya, dia telah sign agreement dengan Gas Malaysia Energy and Service. Jadi tu dia akan projek ni adalah disahkan di bawah apa? Dia dapat sertifikat International Sustainability and Carbon Certification ya. Sebut-sebut carbon semalam, korang ingat kan apa yang Kak Ros cakap? Oxfam cakap apa ya? World Bank punya carbon fund 41 bilion yang nampak telah hilang ya. Tapi pekerja mereka kata lebih daripada itu. So sekarang ini adalah perkembangan yang baik ya. Ini adalah perkembangan yang baik di mana ya, dia kata this business relationship ya represent lah, mewakili langkah untuk advancing lah, untuk mendepani cabaran dalam memperkukuhkan adaptasi energi boleh baharu. Macam tu. Maksudnya dia pun nak ganjak daripada fuel. Sebenarnya bukan fossil fuel. It's a fuel. Fossil fuel tu Rockefeller yang cerita. Udahlah, kita ni tak habis-habis dengan tu ya. Tapi bagaimanapun kita berharap ya projek ini berjalan dengan baik dan sangat successful. Sebab ini adalah satu langkah yang baik ya. Langkah-langkah yang baik. Macam itulah. Benda yang elok kita kena pujilah. Kalau dengan Jepun ni memang dia biasanya elok lah ya. Itu. Dan kita check lagi pagi-pagi ni news ni, kita kena tengok apa yang berlaku tempatan juga ya. Malaysia Higher Education Ministry gathering into on alleged. It's not alleged lah sahabat-sahabat kita. No alleged apa? Benda dah berlaku. Memang Malaysia tu ada dekat Ukraine. Kan berperang untuk Ukraine. Okay, sahabat-sahabat kita ya. Hai semua. Okay, lepas tu sebelum saya lupa ya, malam ini kalau you orang free lah, ataupun mungkin esok lah Kak Ros akan ulas, tapi Kak Ros bagi recap sikit ya. Chinese younger generation ya, dia orang ni dah tak boleh tahan dengan stres kehidupan ya. Dia orang dah mula check in dekat
old retirement home. Thank you Longkai. Dia orang check in, memasukkan diri mereka muda, memasukkan diri mereka dalam rumah penjagaan orang tua. That is the trend dekat China sekarang ya. Bahawa mereka sudah tidak boleh tahan dengan stres. So you kena faham ya, jika pembangunan tu terlampau pesat ya, terlampau cepat dan terlampau banyak sangat demand ya, rakyat akan menjadi zero produktif. Dia tak akan jadi produktif sudah. Ya, depression pun ya, dan dia dah tak boleh nak cope dengan kehendak yang digariskan oleh kerajaan atau yang diperlukan oleh majikan. Stres sebab apa? Sebab itulah yang saya duk cakap tu, Anwar Abbas. Sebab korang tak faham, China kan komunisme ya. A is mean A ya, dia tak akan jadi B. Dia tak ada counting. Walaupun you orang besar ke you orang kecil ya, dia ada berlaku corruption juga. Tapi corruption dekat sana kalau tangkap tembak mati seluruh keluarga ya. Dia over commitment semua-semua lah ya. Sekejap, kalau tengok apa benda baru. Massive data breach ya. 800,000 insurance customer personal information. Red Sea appoint untuk data security. Sekejap ya, saya tengok apa yang baru. Sebab semua yang dah ada ni, tak perlulah kita ulang-ulang ya. Total Energy study Moroccan project to export green ammonia to Europe. Negara luar memang. Sabah Electricity take over risk energy sector stability, says National Consumer Foundation. Tak apalah, buatlah dulu. Kalau gagal. Kalau gagal kau orang betulkan. Habis cerita ya. Syahimi, nanti I upload benda ni dan you boleh tengok ya, sebab kita dah ulas benda tu. Hari tu pun kita dah ulas, cuma tadi ya kita ulas. Kita dah ulas, nanti kita akan upload dekat YouTube ya. Korang dekat YouTube tu korang jangan skip the advertisement ya. Sebab aku ni sekarang ni betul-betul nak jadi influencer yang bagus lah ya. Nak jadi influencer bukan. I share my information ya, supaya you orang tahu ya. Okay, sekejap. Korang nak dengar tak pasal China sedang test hypersonic passenger plane that yang boleh terbang ya, dari London to New York dalam 2 jam. Terima kasih. Okay, Kak Ros share ya. Ini information. Information ni kita patut share ya, selain daripada gosip ya. Good morning, Sophia. You're Sophia Mo? Yeah. In the room. Go take. Assist, got to assist. It's okay. Later Mama will find for you. Okay? Okay? Sekejap ya. Saya nak pergi. Kejap. 1 minit. Saya akan datang balik. Saya nak pergi ambil mu untuk anak saya ya. Mu dia hilang pula. Yeah, no, it's not about English exam. They basically don't understand the meaning of the words. Okay, sahabat-sahabat kita cerita ya. Ini benda yang sangat bagus. A Chinese aerospace firm ya, satu firma aerospace di China ya, telah menyelesaikan ya. Ini ada. Telah menyelesaikan satu test flight. Maksudnya penerbangan ujian terhadap satu kapal terbang yang didakwa ya boleh terbang dekat dia punya level tu. Kita biasa kalau bombardier Mach 2 kan, ini boleh pada Mach 4. Maksudnya dia lebih laju
2 kali ganda berbanding Concorde. Concorde 2, dia 4. Okey. Space Transportation Company ni yang ada dekat Beijing ni juga dikenali, nama dia adalah Lincoln Tianxing Technology. Lincoln Tianxing Technology, sahabat-sahabat ya. Dia kata prototype itu ya. Prototype penerbangan itu telah berjaya diterbangkan setelah menjalani beberapa pembaik pulihan enjin ya, dan further engine test pada November. Maksudnya projek ni bukan projek sehari dua lah ya. Dia kata ini adalah the first full scale supersonic passenger jet. Ini adalah satu pesawat passenger, pesawat penumpang yang pertama kali di dunia ya akan boleh menerbangkan kelajuan pesawat tu memang sangat-sangat laju. Jadi dia kata pesawat yang original, yang benar-benar ya, sebab yang dia terbangkan itu adalah prototype ya. So pesawat yang benar-benar yang akan dimula dijual di pasaran adalah pada tahun 2027 nanti. Maksudnya lagi beberapa tahun ya, 2 tahun lebih lagi ya sahabat-sahabat. Makanya kalau dari sana ke London to New York dalam 2 jam, so it means pengangkutan akan menjadi sangat cepat ya. Ingat tak dulu kan dalam Al-Quran kan cakap ada orang boleh ke pusing dunia dalam masa 1 hari. Yalah ni kelajuan macam ni lah ya. Okey. Dia kata sekiranya benar-benar dapat kelulusan dan berjaya sepenuhnya ya, dia akan bersaing dengan Concorde. Okey. Kelajuan dia adalah sebanyak 5,000 3,000 mile per hour, 3,000 batu per hour ya, atau 5,000 kilometer per hour. Maksudnya dia memang sangat-sangat laju. Dan kalau ikut calculation, sepatutnya daripada London to New York hanya 1.5 jam. Tetapi masa prototype tu diterbangkan, dia cakap 2 jam ya. Dia 2 jam. So mungkin sebab masa dia kiraan tu atas kertas, tapi bila dia terbangkan ya ada halangan angin, turbulence, this and that ya, semua berlaku. The fastest transatlantic yang masih ada sekarang adalah Concorde, di mana 2 jam 53 minit. Why? Standard airline akan ambil masa selama 8 jam macam tu. So ini adalah satu perkembangan teknologi yang bagus. Mach 2, Concorde Mach 2, dia sekarang this Chinese supersonic Mach 4. Macam tu sahabat-sahabat kita. Lepas tu sekarang kena bagi tahu juga, you tahu tak, US based company Venus Aerospace pun dalam proses membuat enjin jet untuk capai tahap Mach 6. Lepas tu dia kata untuk menjadikan hypersonic economy adalah satu realiti. Sekali ganda China sedang dah lancarkan prototype, tapi US pun dia tak mau kalah. Jadi sekarang US based company ya, nama dia Venus Aerospace ya, sedang menyediakan enjin untuk Mach 6. Ambil kau 3 kali berganda berbanding Concorde. Habis cerita. Gini. Sebab dia kata SpaceX and Tesla dia pun laju, tapi dia tak masuk benda ni ya. Dia tak buat benda ni. Okey. So sekarang ni ya, sekarang ni kita akan tengoklah selepas ini hypersonic economy akan jadi reality. Itu. Sebab tu korang kenalah masuk room Kak Ros. Kadang-kadang kita share informasi-informasi yang memang newspaper Malaysia tak akan bagi tahu you benda ni. Sebab ini adalah teknologi.
kenapa kita kata Malaysia dah tak boleh jadi negara pengguna. Kita kena ada juga orang yang buat benda-benda yang advance. Walaupun kita tak banyak dana, daripada kita sara biawak hidup 2,000 GLC, lebih baik kita gunakan benda tu untuk pendanaan benda-benda macam ni. Bukan Elon Musk. Ini tak ada. Elon Musk dia tak terlibat dalam benda ni ya. Dia tak terlibat dalam perlumbaan untuk membina jet yang laju ya. Sekarang Bombardier Concorde, lepas tu China Mark 4, sekarang Venus Aerospace sedang bina jet untuk Mark 6. So that's why sahabat-sahabat kita, bila kita duduk berkumpul dalam tempat yang bukan Kak Ruh benar, tapi tempat yang macam kita sharing information macam ni, so you orang tahu bahawa direction negara kita ni salah. Direction negara kita ni salah. Sebab negara kita ni lebih kepada mengkayakan orang dengan cara tidak wajar. Mengkayakan pihak tertentu dengan cara tidak benar. Menongkat company-company yang hanya sekadar menjadi company untuk running certain benda tanpa ada improvisasi. Tak ada kemajuan daripada kewujudan mereka. Sebab tu kita tengok ya, kita tengok apa-apa biawak-biawak, ya kena usaha sendiri. Biawak hidup ni, korang dah dapat gaji ya, korang dah dapat gaji, tapi apa yang kau buat untuk negara? That's the thing. Ya, kita selalu kaitkan kelompok kecil. Good morning. Sebab macam ni ya, kita ada orang-orang yang hebat, kita ada pakar-pakar, tapi kenapa orang ni pergi overseas? Dan orang yang balik sentiasa diketepikan. Kenapa? Sebab kita sibuk nak mengkayakan kelompok kita. Politik Malaysia sangat toksik. Sangat-sangat toksik. Orang-orang yang dilantik dekat GLC semua mesti jadi pak turut. Dan mereka rela jadi pak turut. Kita sebenarnya tak ada win-win situation. Sudah habis. Zaman tu sudah habis ya. Zaman tu sudah habis. Yang ada sekarang, kita ditindas dan ditindas dan ditindas. That's it. Bukan kata kita tindasan tu secara benar, tidak. Maksudnya orang yang berpotensi dari segi intelektualnya ya. Orang yang berkebolehan dari segi keupayaan mereka untuk jadi bos ke, untuk buat project management ke, tidak diberi peluang yang selayaknya ya. Itu maksud saya. Bukan saya kata negara kita ni meningkang kita, tangkap kita ke. Tak ada. Kita tak kata macam tu. Kita kata benda lain ya. Kita kata dari segi perspektif akademik, pencapaian dan juga ya hala tuju GLC itu sendiri. Kita tengoklah berapa bilion kita habiskan kepada permodalan hartanah Bumi Putera. Akhirnya kita rugi total lebih kurang 1.7 bilion. Okey, untuk kartel baja yang nafas, berapa total dalam lebih kurang 1.8 bilion. Okey, untuk projek-projek ketirisan, untuk sungai semua bilion-bilion, semua bilion. Sahabat kita, sampai bila negara kita nak maju? Balik-balik GLC. Tak ada ROI, tak ada dah, mencurigakan. Yalah, sebab bila berlaku kebocoran maklumat ya, jadi orang tahu dia orang kata, oh sebenarnya tujuan kita untuk menunggang lah. Dia tunggang lah Bumi Putera. Dia tunggang lah apa-apa. Sebab sekarang ni kita tengok memang teruk. Sebab benda ni berlaku. China, Mark 4. US, dia dengar Mark 4. Aku tak boleh, aku nak buat ni. Apa kita buat? Kita pelurus biji pun kita tak kerti buat. Sebenarnya sahabat-sahabat kita hidup dalam dunia realiti ya. Persenjataan itu penting. I'm sorry to say, I'm a lover, I'm not the fighter. Tapi dalam dunia yang sebenarnya, persenjataan itu penting. Dan kita tengok betapa lemahnya kita. Sorry to say. Yalah, tengoklah GLC biawak-biawak hidup tu. Ada duit, tak ada duit, tetap dapat dana. Ada duit, tak ada duit, ada untung, tak ada untung, tetap dapat dana. Sedangkan GLC sepatutnya boleh mandiri. Jika kau tak boleh mandiri selama 3 tahun, kau kena tutup. Tapi kenapa kerajaan berterusan untuk tanggung mereka? Apa specialnya mereka? Rakyat nak positive impact dan grow duit banyak, habis rakyat tak minta banyak pun betul. Sebab macam ni,
let's say ya, kalau kita membangunkan industri dengan benar ya, kita akan ambil pekerja-pekerja kita. Bukan kita gila nak bawa masuk pendatang asing. Kita akan empower orang kita. Tengok apa yang berlaku dekat Jepun. Kita akan empower orang kita. Kita akan bagi peluang sama rata. Asalkan you Malaysian, you layak untuk dapat peluang ni. Boleh buat biskubul. Dapat bonus lagi dengan tidak malu. Dan orang tu pun terutamanya datuk-datuk, doktor. Sorry ya, hidung Kak Arus ni biasalah pagi-pagi ni macam tu lah ya. Dia akan dapat bonus itu dan dia bangga. Sedangkan ROI tu tak tahu ke mana. Bukan Kak Arus nak ngata-ngata ya. Bukan Kak Arus nak ngata-ngata, tapi itulah realitinya. Thank you Azmi. Kepada yang baru masuk tu, tolong tap Orange Love sebelah nama Kak Arus tu. Sebelah nama kini ada Orange Love. Rugikan bail JSC dapat bail out package. Tak boleh. Kita dah tak boleh macam tu. Angka chip tak boleh. Orang dah mula buat enjin jet Mach 6. Kita masih lagi bertaki pasal isu GLC yang 2000 ni. Singapura Olam pergi. Olam bekas biji rin, bekas seed. Olam mana ada? Olam pergi Afrika tanam. Dia orang buat kerjasama sebab dia orang sedar diri. Aku tak ada. Jadi aku hantar orang yang layak untuk menguruskan benda ni. Sekarang Saudi nak beli unit tu sampai 4 bilion US dollar ya. Beli tanpa syarat ya. Maksudnya beli national project kita buat apa? Semua rugi. Kecuali projek-projek yang terkait dengan healthcare industry. Itu aja. Itu yang dulu mereka condemn lah ya. Sekarang itulah yang menguntungkan. So the rest, apa yang berlaku sebenarnya dengan Malaysia ni? Apakah orang Malaysia ni sebegini tidak ada daya pemikiran yang wajar? Sampai GLC ni dah jadi luput untuk menghabiskan duit negara. Atas bukit dekat Penang. No, sahabat-sahabat kita tengok ya. Orang berlumba-lumba. Lepas tu kita bangga dengan data center. Apa kita fikir tak? Nak powerkan data center ni macam mana? Kalau JP Morgan pun macam cacing kepanasan, meraung situ, meraung sini ya. Lepas tu Microsoft pun dah meraung situ, meraung sini. Lala dia buat apa? Kerajaan Amerika kata tak boleh. Semua kena buat research modular energy. Macam tu. Lepas tu Microsoft kata aku takut tak cukup. Aku hidupkan balik Constellation Energy, nuclear energy. That's the thing. Kita ni excited dengan data center. Nanti powernya macam mana? Airnya macam mana? Apa plannya? Sebab tu you tengok sekarang JP Morgan, Microsoft, kalau dia nak masuk data center, dia together dengan power and energy. That's it. Dan you tengok sekarang ya, Intel pun dah mula banyak potong buang-buang pekerja this and that ya, di mana IoT teknologi ya telah mengambil alih tugas-tugas manusia. Macam tu. Solar sesaja. Ya, bengong. Memang bengong. I macam tak boleh fikir. Aku cakap. Okey, lepas tu mesti keluarlah kenyataan ya mengenai modular energy. Lepas tu apa yang kerajaan kita buat? Thank you Mak Hussein. Apa yang kerajaan kita buat sahabat-sahabat? Masih lagi solar. Kau nak musnahkan Tasik Kenyir ya, kau nak pasang solar dekat situ. Sebenarnya Tasik Kenyir tu itu milik rakyat, milik negara. Yang kau nak bagi hak kepada syarikat corporate yang bersifat keuntungan tu kepada mereka. Mereka semata-mata. Kenapa? No, actually benda-benda macam ni ya, sebenarnya water body yang macam Tasik Kenyir tu tak sepatutnya dikacau ganggu. Sebab solar kau tak payah cerita lah. Solar sekarang Kak Ro dah kata, hari tu dari China dah keluarkan yang spray sahaja ya, untuk mengurangkan sisa. Sebab China tahu panel solar ni akan jadi toksik kepada alam sekitar. Lepas tu sekarang apa? Mak Saleh pula buat apa? Switzerland buat apa? Senang aja, tak payah pening kepala. Gunakan seramik sebagai solar yang mana kau boleh pasang dekat dinding, kau boleh pasang dekat rumah kau. Habis itu. So sekarang ni kita ni duk pakai solar panel yang lama, dan kita nak apungkan solar tu dekat Tasik Kenyir pula. Bismillah. Ya, Angka cik betul. Sebab tu saya menentang. Menentang sebab kita tahu kesan buruk dia pada long run tu merugikan kita. Ini sekarang
Kenapalah kau tak nak pergi jumpa orang Switzerland tu? Kau kan suka berayap-rayap overseas. Patutnya kau kerjasama lah dengan orang Switzerland tu ya. Buatlah sama-sama. Maksudnya kita contribute juga, kita pun buat juga. Kita pun dapat share teknologi tu. Seramik seramik dari Malaysia. Teknologi macam Sweden dengan India, dia buat kerjasama dengan Truecaller semua tu kan. Macam tu lah kerjasama antara negara. Bukan menghabiskan duit. Macam tadi kita dengar benda yang bagus iaitu methane ya, kita ekspor kepada Jepun. Itu benda bagus. Tapi sikitnya berita bagus. Yang lainnya menghabiskan duit. Situ solar, insentif solar, motor elektrik lah, apalah. Lepas tu sampai ke orang yang buat kelapa sawit pun kau nak elektrik juga. Kau pun nak gitu nak gini. Aku heran. Apa produk apa tu? Telang you nak tanya. Banyak produk ni. You tengoklah. Kalau solar ceramic, you tengok solar ceramic. Dia Swiss. I lupa nama dia. Tapi dia dalam I punya YouTube ada I upload ya. I upload. Ya, banyak angka, banyak. Sebab tu saya memang sangat-sangat duka cita lah. Ceramic solar. Swiss. Ceramic solar Switzerland. Debu Tayamul. Kenapa tak guna? Itu advance sangat tu ya. Kalau kau guna macam tu susah juga ya. Hari tu yang kita guna magnetic, sahabat kita ada keluarkan satu prototype ya. Dia pun habis banyak juta juga ya. Kena kencing dengan menteri juga tu. Menteri kata kau buat, nanti kau dapat pendanaan bantu kau. So dia orang banyak duit. Tapi banyak duit pun kalau ditarah-tarah tinggal habis ya. So dia habis banyak juta juga, berapa belas juta ya. So dia buat prototype tu untuk medan magnetik punya energi. Dan dia sudah dites. Alhamdulillah berjaya. Tapi apa jadi? Menteri kencing. Habis cerita. Ya, LED lamp untuk jimat elektrik. Betul. Nak storage. Ya. Lepas tu sahabat-sahabat, macam orang kata EV charger semua-semua tu kan. Nanti kan kalau you kena pasang dekat rumah you sendiri, you ingat murah ke? Kita ni dari segi tenaga ni, daripada kita habis duit untuk solar, lebih baik kita kerjasama dengan US tu. Yalah, kita tak suka US, tapi ada benda teknologi tu kita kena ambil. Macam hidroponik. Kau ingat teknologi tu dari mana? Dari Israel kot. Kita ambil juga sebab benda tu bermanfaat. Kita ambil benda yang bermanfaat. Ini kita benda yang tak bermanfaat, kita nak ambil. Modular energy tu kan kau boleh je. Sebab tu hari tu wakil American ya, dia datang untuk memperkenalkan modular energy. Sebab dia tahu Microsoft semua dia orang dah buat test. Solar tidak boleh, tidak mampu. JP Morgan pun dah cakap tak mampu. Dan lagi isu air. Bateri lithium kalau meletup hancur dan dia jangkit. Sebab tu kalau you dengar I punya tu dulu ya, pemangku bomber ya, dia mengatakan dia so far tidak ada lagi formula bagaimana untuk memadamkan api letupan yang disebabkan oleh bateri lithium. Sebab kalau dia meletup di bawah bangunan, dia boleh gegar satu bangunan ya, bukan gegar lah, runtuh pun boleh ya, sebab dia jangkit. Kalau 3 sedang charge, kalau meletup habis. So risiko-risiko lah ya. Benda yang nampak kecil tapi jika berlaku akan menyebabkan kerugian dan kerosakan yang sangat besar. Muhammad Ashraf, that's what I cakap. Magnetik benda pun tak boleh buat. Apatah lagi kita nak cerita motion energy semua ni. Lagilah tak akan buat punya. Tak payah tanya saya. Tak buat. Benda yang dah buat prototype, benda yang dah ada pun tak buat. Apatah lagi benda baru. MINT is capable untuk handle this project. Project apa tu? The director my batchmate. Okay. Siapa nak buat benda yang berjaya dekat Malaysia sekarang ni? Cuba angka kecil. Fikir. Actually the direction of our country ni sangat-sangat, yalah,
Yalah Ashraf, benda yang ada yang elok ni pun dia orang tak fikir. Kalau you bawa benda ni, mau taknya dia kata, oh tak ada, kita KIV je benda ni. Ini benda tak doable lah apa. You akan jadi lagi stres ya. Sebab Kak Ros dah buat. Kak Ros dah buat benda macam ni ya. Sebab kita banyak benda lah. Kak Ros kan involve. Kita orang yang buat kerja. Kita bukan orang corporate yang duduk goyang-goyang kaki dekat 5-star hotel apa tak. So, kita mingle around dengan orang-orang yang memang buat kerja. So, basically, kita tanya, hari tu kau punya projek macam mana? Nampak kau pergi test dekat situ-situ. Jadi benda tu. Tapi, aku kena kencing. No, sekarang kita dah tak boleh. 2,000 GLC mesti di-slash. Untuk gunakan duit tu untuk mendanai projek-projek yang bersifat teknologi. Bukan sifat teknologi seperti MDEC apa tu ya. Itu mengarut. Yang mana tak profitable tu government memang kena cantas. Ya. Tapi yang tu ya, untuk yang magnetik tu kan, sebenarnya menteri yang suruh. Sebab dia orang memang pakar benda tu ya. So dia orang pun baliklah Malaysia buat ketang habis. I bukan tipu-tipu. Orang tu masih hidup lagi ya. I step maju, insya-Allah semoga berjaya ya, semoga berjaya. Actually untuk farming semua ni kan, kita dah kena guna teknologi untuk kita boleh trace dari seed sampai tu. Sebab tu masa yang projek untuk Tennepo dekat Cameroon ya, kita ada buat benda-benda macam ni ya. In fact dekat Cameroon ya, kita ada satu kawasan kita gunakan sebagai prototype area lah, pioneer punya projek ya. Cluster baru lah. Kita menggunakan teknologi satellite ya. Satellite, everything. So basically benda ni orang buat. Tapi Malaysia tak nak buat. Step maju, macam tu lah ya. Step maju, you nanti share lah dekat you punya YouTube tu, YouTube pula, you punya TikTok tu. Lepas tu kita orang pakai support lah you. Better farming than building. Yes. Kita, come on lah sahabat. Benda mudah. Masalah padi kita. Masalah beras kita ya. Tambah masak tu, universiti dekat je Malaysia kan. Bukannya jauh. Bukannya perlu naik flight sampai 8 jam ya. Tak ada kita nak pergi belajar. Mana ada. Sedangkan orang putih, orang UK, orang Europe, terima dia orang punya dan mengiktiraf bagaimana mereka tanam padi sampai satu universiti tu sustain. Dia orang tak perlu, bukan sekadar tanam padi, dengan sayur-sayur sekali. Mereka tak perlu beli dari luar. Kenapa kita tak nak belajar? Because kerajaan kita ni memang hilang arah. Sahabat-sahabat kita sekarang 9.52. Pukul 10 nanti ya. Ya, Uncle Cik. Belajar dari Thailand. Sebab macam ni, dulu kan saya bagi tahu untuk teknologi penanaman jagung, semua pembenihan apa ya, World Bank bagi kalau tak silap berapa juta US dollar ya kepada Thailand untuk bantu Nigeria. Thailand ni memang diiktiraf. Kalau dunia farming kau tak payah cerita negara mana lah, kau pergi Thailand saja. Kerjasamalah dengan Thailand. Ambil lah ilmu dengan Thailand ya. Step maju, korang kalau buat benda tu, you share, lepas tu kita orang akan support juga ya. Sebab grup kita ni, kita nak semua dalam grup kita ni berjaya ya. Lepas tu kita ada good scientist, sekadar good scientist sajalah, tapi untuk commercialization tu tak ada. Lepas tu untuk jadikan benda tu diterjemahkan dalam satu skill berskala besar, dia orang suka highlight lah cerita-cerita nafas. Nak tanam jagung biji rain. Lepas tu dialah champion untuk vaksin, dialah champion untuk ayam, dialah champion segala-gala champion ya. Macam tu sahabat-sahabat kita. Waalaikumsalam Pak Su. So jadinya dia orang lebih tu fokus kepada syarikat-syarikat merapu lah ya. Entiti merapu lah ya. Macam tu. Akulah champion jagung biji rain. Akulah champion ayam sampai ke vaksin ayam, semua ayam ya. Lepas tu ayamkan negara ya. Macam tu. Kita selalu mau halal. Sebelum halal tu dia kena buat dengan betul dulu sahabat-sahabat kita. Sebenarnya James Ong, actually bukan. Halal itu adalah tunggangan.
Sama juga. Macam Fashion Valley ni, bila rugi, tunggangan dia Perkataan Bumi Putra. Ini tengok, halal corp tu berapa dia jana pendapatan untuk negara? Kita champion rasuah. Yep. Betul. Halal corp. Sekejap Okey. Halal Development Corporation ya. Saya baca ya. HDC menjangkakan dapat 41 million revenue daripada food service, pharmaceutical pada tahun 2025. Menjangkakan 2025 ya. Aku tak tahu investment kerajaan dalam Halal Corporation Berhad ni berapa. Revenue, dia kata bukan keuntungan, menjangkakan revenue ya. Kena faham tu sahabat-sahabat, revenue. Bukan keuntungan, bukan net profit. Dan kita tak tahu berapa telah kerajaan habiskan untuk halal ni. Halal ni pun dah jadi tunggangan orang-orang politik. Buat apa nak tubuhkan halal corporation? Tak perlu pun. Kau ada JAKIM, kau besarkan JAKIM tu je lah. Senang cerita. Bagi orang yang betul-betul hakiki mereka, kepakaran mereka benda tu. Penetrate DOA. Kalau cost kita fraction of imported product. Lepas tu kalau perang macam tu. Kalau perang macam mana Azrul? Sebab tu Kak Arus lebih suka kita mula ekonomi mandiri. Tengok apa yang Indonesia buat. That's why saya ni dengar je dia kata 2025 dia kata akan net revenue. Habis berapa juta kerajaan spend untuk kau? Kau ceritalah juga. Macam tu. So, sahabat-sahabat kita duk cerita gitu-gitu. Halal pun kena tunggang juga. Bumi Putra kena tunggang juga. Dia orang ahli politik ni nunggang-nunggang bangsa, nunggang-nunggang agama, nunggang-nunggang agensi. Habis cerita. Perkataan-perkataan yang besar-besar tu nunggang-nunggang. Lepas tu hasilnya kita tidak tahu apa yang diberikan penghasilan. Aku kesian dengan rakyat aku ya. Ya Allah. Itulah ya sahabat saya. Kan saya duk tengok-tengok ni. Tak ada. Market revenue tak ada. Dia tak ada penerangan ya. Berapa revenue yang dapat ya. Projek perumahan. Sepatutnya kita kena ada statistik yang benar ya. Betapa banyaknya rumah yang belum dibeli oleh warga tempatan sebab harga tak mampu milik. Kau ingat tak? Ada 1, 2, 3 pihak ya. Dia kata 500k itu affordable housing. Affordable housing nenek dia lah ya. Nenek dia. Kita tengok 3,500 dengan gaji kita 5,000, 7,000, 10,000. Kau ingat kalau anak kau macam anak kucing yang ramai-ramai tu. Kau ingat cukup ke nak beli rumah yang harga 500,000? Inilah sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita, keadaan negara kita sekarang. Saya pun dah tak tahu apa sebenarnya orang politik ni fikir. Sebab dunia sekarang sedang menuju ke arah konflik. Okey, sedang menuju ke arah konflik. Deklarasi yang bersifat ketegangan telah dibuat. Okey. Dan kita tengok even Saudi yang macam tu pun dia sanggup menghabiskan 4 bilion US dollar untuk beli agri unit daripada Olam, daripada Singapura. Singapura adalah negara pertanian ya, penghasil produk pertanian. Kau boleh. Kita ada tanah, kita ada apa, tapi apa kita buat? Kita buat rasuah. Kita buat macam-macam ketirisan ya, bukan rasuah. Aku tarik balik, bukan rasuah. Kita buat macam-macam ketirisan, kebocoran, ketebukan, keatapan, everything kita buat ya untuk menggagalkan. Sebab kita wujudkan JLC 2000 untuk apa? Untuk tanggungjawab hidup. Geng-geng JLC sila banas, sila marah ya, sebab kau tanya, kerja hakiki kau apa sebenarnya? Kau just makan duit rakyat. Apa yang kau buat sumbangan kepada negara?
overlapping. Overlapping ni maksud bertindan. Nafas lah apa. Sedangkan Fama dah ada. Kenapa kau nak ada nafas? Kau nak ada itu, kau nak ada ini? Okay? Sorry to say lah ya. Sebab mereka semua ni didokong oleh kerajaan ya. Didokong oleh kerajaan. Harap-harap speaker Dewan Rakyat panggil Cik Puan. InsyaAllah. Kau doakan supaya aku jadi senator. Macam tu. Belagak ke hulu ke hilir. Ya, dia tak peduli pun rakyat. Dia tak peduli, James. Dia memang tak peduli pun rakyat. Apa jadi dekat rakyat, mampulah kau rakyat. Yang penting aku kaya, anak beranak aku kaya, boleh tunjuk kaya. Anak aku boleh jadi influencer, tunjuk-tunjuk mewah ya. Macam tu. Lepas tu dapatlah follower ya. Bab follower semua ni. Yang ikut macam tu sahabat-sahabat kita. Sebenarnya tak perlu, nafas tak perlu sahabat-sahabat. Sorry. Kita dah ada lembaga pertubuhan peladang dah ada. Kita ada Fama. Berapa ribu lagi kita nak wujudkan? Udahlah. Cukup lah. Macam koperasi juga. Angkasa semua tu dah boleh, mungkin dah boleh dikecilkan lah ya. Sebab pendanaan dari kerajaan pun agak besar juga untuk mereka ya. Kita dah ada Department of Koperasi. Biar kerajaan je lah yang uruskan. Apa susah-susahnya sahabat? Aku ni memang kedekut. Kak Ros dari segi perbelanjaan memang Kak Ros berhitung. Sebab bagaimana kita nak buat income, bagaimana kita nak buat net profit kalau kita tidak meminimaliskan kita punya perbelanjaan dan mengoptimalkan produktiviti. Terima kasih Aurora Borealis. Sebenarnya sahabat, Kak Ros ni bukanlah nak ngata-ngata mereka, tapi saya doakan agar mereka semua ni dapat hidayah. Dapat hidayah dan berubah ya. Sekiranya mereka dulu orang yang tak benar, mereka akan ubah dan pilih jalan yang benar supaya kita tidak terlambat. Tapi bila dah terlambat, buat apa pun dah tak guna ya. Macam tu. Sebab kita bukan nak doakan mereka supaya jadi musnah semata-mata, tak. Kita kena doa supaya mereka berubah dan mereka tukar haluan. Macam hari ni mereka jahat, esok tiba-tiba mereka tersedar, aku tak boleh, aku nak kena jadi orang amanah, aku akan jalan lurus. Okey, kita doakan mereka jadi macam tu. Dan sekiranya mereka tak berubah, kita minta Tuhan bagi balasan yang selayaknya untuk mereka. Macam tu. So macam ni sahabat, sekarang dah pukul 10. Kak Ros tinggalkan korang ya. Nanti petang, tengok petang kalau ada news banyak masuk, Kak Ros akan share dengan korang lah ya. Sebab biasa hari Sabtu banyak ya, banyak masuk ya. Okay, so Kak Ros tinggalkan korang dengan doa agar kita semua ya, keluarga kita juga dilindungi daripada musibah dan mara bahaya ya. Dan diberikan kecergasan jasmani dan rohani ya. Agar kita dapat berfikir dan bertindak dengan baik ya. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, murah rezeki, kita akan jumpa lagi petang ni ya. Okay, bye. Assalamualaikum.